Nabi beritahu kerana amalan kamu ni Allah puji. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi. Mereka yang beri makan, wa yut'imuna at-ta'am ala hubbihi, makanan yang sangat mereka cintai. Kalau tak makan mungkin mati. Diberi kepada siapa? Miskin, yatimah wa asira. Pada beberapa orang miskin, beberapa anak yatim dan tawanan perang. Allah beritahu pula, innama nut'imukum, kami beri makan ni diwajhillah, semata-mata untuk redha Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Walaupun dia dah korban semua sekali Zat, tapi dia tak nak apa-apa terima kasih kepada orang pun. Dia cuma nak dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita buat baik ni untuk Allah sayang. Orang suka ke tak suka, marah ke benci ke, orang tak terima kasih pun tak apa Zizan. Kita bagi ke orang dia tak terima kasih kerana dia terkejut dia tak terima kasih. Dia terkejut. Macam kita kadang ada bagi rumah ke orang, dia terkejut macam dia tak terima kasih. Kita dia ni macam suka ke tak suka dapat rumah. Tapi lepas 2-3 hari dia call semula Zizan. Dia kata, ya Allah Ustaz, terima kasih bagi rumah. Macam tu. Rupanya dia orang jadi. Tapi kita tak harap terima kasih orang. Kita buat untuk Allah sayang. Betul. Allah maha mendengar kan. Betul Ustaz. Begitulah Azizan. Saya doa Aziz cepatlah mungkin dapat bertemu jodoh kahwin cepat ni. Allahu Akbar. Amin. Tapi Ustaz, saya nak tanya Ustaz, sebab sekarang ni kita tengok bila kita sebut pasal sedekah, bila kita sebut pasal nak bantu orang, semua orang akan bercerita tentang bagaimana kita nak bagi duit. Orang kata tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu pun. Maksudnya itu adalah penjelasan daripada sudut fizikal lah. Tapi sebenarnya orang nak bercerita sebenarnya berkenaan dengan hati. So kalau kata kita sebut hati ni, bila ada rasa berkira, dia akan kira dengan tangan lah. Dia daripada dalam dia akan pergi kepada fizikal. So bagaimana Ustaz kan, kalau kata kita ada duit, contoh kita ada duit 100, kita nak sedekahkan 90, kita nak tinggal 10 je dekat kita. Tetapi dalam keadaan hati yang betul-betul rasa macam bukan soal angka, tetapi soal kita nak bagi dekat orang, kita nak tengok orang tu senang je. Susah, saya rasa susah untuk setengah orang. Dia akan cakap, Alazan kau kaya boleh lah, dia kata. Kan, macam aku ni mana ada duit, aku nak tolong orang, nak tolong tu. Sebab saya kadang-kadang saya tengok orang kaya jadi lagi kaya berkaitan dengan sedekah. Tetapi bukan kita sedekah ni untuk jadi kaya. Kita sedekah ni untuk bantu orang, macam Ustaz cakap, kita sedekah ni untuk Allah sayang, untuk dapat pahala, untuk amal jariah. So bagaimana nak createkan rasa sedekah ni adalah satu amalan atau perbuatan harian kita. Kita nak create hati supaya bersih macam tu. Bagaimana Ustaz nak buat macam tu Ustaz? Macam dalam hadis Nabi pun ada bersebut, sedekah ni ada dua. Satu yang terang-terangan, satu yang sembunyi. Aisyah radhiyallahu anha Nabi beritahu sedekah tu ada yang terang, ada yang sembunyi. Jadi ada waktu kita buat terang-terang, ada waktu yang kita buat sembunyi-sembunyi. Dan kedua-dua ni penting. Dia macam apa? Sedekah ni dalam Quran beritahu ada sedekah terang, ada sedekah sembunyi. Jadi dua-dua tu baik dalam Quran. Dua-dua baik. Jadi kita terang-terang macam kita, macam terutama yang ada nama sikit, yang ada seseorang dalam masyarakat, dia perlu terang-terang supaya dia menjadi contoh untuk orang lain. Kita ingat hadis Nabi, barang siapa mulakan satu kebaikan, orang lain ikut sampai kiamat, dia dapat pahala. Macam Zizan. Bukan ada orang ada follower 7 juta, berapa orang je? Zizan, Nilofa, Noradeni, Datuk Siti. Jadi Allah beri follower yang ramai. Bila Zizan mula contoh macam ceramah, jadi orang menengok ramai. Zizan sedekah, orang lain pun rasa kena Zizan pergi umrah, dia nak pergi umrah. Zizan pergi buat apa? Zizan buat apalah, nikah, dia orang pun nak nikah juga. Zizan nak Zizan buat apa-apa baik je, dia orang pun nak follow je semua sekali. Dia macam Ustaz, 3 kali dah saya dengar pasal nikah malam ni. Saya risau. Ustaz ada calon ke? Jom kacau-kacau Zizan. Zizan calon betul-betul, beratur, ambil nombor macam orang tengah musim PKP. Allahu Akbar. Tapi bila kita mula berizan, nanti memang Allah tambahkan. Allah tambah, kita niat untuk redha Allah. Tapi Allah janji siapa sedekah, Allah tambah. Mesti Allah tambah. Alhamdulillah. Dia banyak kali dia dekat airport Senai kan. Masa buat tu ikhlas lah, cerita ni kurang sikit ikhlas dia. Betul. Sedekah RM20, tiba sampai ke airport ada orang minta. Ada RM40 je masa tu, bagi RM20. Ada seorang lagi minta, bagi RM20. Dia kata dia lapar. Balik pada ceramah sehari tu,
Ada orang bagi envelope, dalam tu dia kata duit raya untuk anak. Saya kata tak apa, 2 envelope, anak 2. Jadi saya pun naik flight, dia orang belikan tiket flight balik, bila balik, tengok dalam tu ada apa Izan? Duit raya anak, duit tak ada. Allah. Tengok-tengok ada 200, ada 200. Tadi sedekah RM20, RM20. Allah Saya kata luar biasa. Lepas tu saya try, saya sedekah RM400, dapat 400 kan. Duit lain sedekah 400. Sekali lepas sedekah 400, dapat 4,000. Mana Ustaz datang tak sampai seminggu. Adalah rezeki. Lepas tu 4,000 Izan, saya try sedekah 4,000. Tunggu-tunggu tak dapat 40,000. Ada susah hati lama menunggu. Ya Allah macam tak dapat, tak apalah, dapat dekat akhirat je lah. Betul Ustaz. Sekali tunggu-tunggu dapat juga 40,000. Lepas dapat 40,000 Izan, saya dah pandai dah. Saya tak bagi semua, saya bagi separuh je. Bagi 20,000 je. Takut tak dapat banyak semua. Betul juga tu Ustaz kan. Kena tengok untuk kita juga. 2 tahun juga. Memang Allah gandakan. Walaupun kita niat untuk redha Allah, tapi mesti Allah gandakan. Dan dia amal baik ni, dia mesti mula-mula buat memang datang riak Zizan. Mula-mula buat apa-apa pun. Mula pergi masjid kan, rasa orang tengok je. Angkat takbir pun rasa. Nak ambil wuduk, buka pipe tu duduk kan. Betul. Angkat takbir tu tengok macam ni Ustaz kan. Mula-mula memang macam tu. Allahuakbar. Dia rasa tapi dia buat dia sekali macam semua tengok je ni. Kali kedua dah kurang rasa. Kali ketiga makin kurang. Lama-lama kita dah biasa dah. Sampai satu hari orang ada ke, orang tak ada ke, hujan ke, panas ke, orang puji ke, keji ke, tengah banyak duit ke, duit tak banyak ke, tengah apa keadaan, kita tetap rasa nak memberi. Sebab sebab tu dia kata meninggalkan amal baik sebab takut orang kata dipanggil riak. Buat baik, malah pergi sembahyang jemaah, nanti orang kata riak. Dosa riak tu dah dapat dah. Dosa tu dapat. Sebab tinggalkan amal baik sebab takut orang cakap. Betul. Tapi kalau buat amal baik, buat juga. Tapi nak tunjuk ke orang. Yang tu syirik. Jadi dua-dua tak boleh. Tinggal tak boleh, buat tak apa. Buat pun macam dosa juga. Jadi macam mana nak buat? Terus buat. Lama-lama ikhlas tu datang. Ikhlas tu bukan datang 1-2 hari. Dia datang bila beri masa. Macam cinta lah Azizan, cinta kan? Oh, Ustaz datang balik cerita ni. Okey. Tapi saya cinta ni kena tinggal je Ustaz. Bila kita beri masa, cinta tu datang kan? Duduk masa bersama, tengok dia, pandang, tenung kan? Mungkin sama-sama ceramah, sama-sama buat filem ke. Dia jadi macam jatuh hati je kata tau. Tapi tiba-tiba kita jumpa orang lain, jatuh cinta dengan orang lain pula. Masa ni, itu masalah masa ni dia datang cinta tu. Masa datang cinta. Sebab tu kena selalu bagi, kalau orang dah kahwin, bagi masa dengan isteri. Makan dengan isteri. Selalu makan dengan isteri orang, nanti jadi sayang ke isteri orang. Masalah dekat tu tak kan? Dia kata love tu equal time. Love equal time. Lebih banyak bagi masa, lebih datang cinta. Jadi kalau nak cinta pada Allah, cinta pada solat, pada sedekah, kena selalu beri masa dan minta doa dengan Allah supaya Allah bagi ikhlas. Ikhlas ni mahal Izan. Kalau orang tanya ikhlas tak, belum ikhlas lagi. Ikhlas ni memang dia datang pergi, orang puji seronok sikit, orang keji rasa nak tumbuk juga muka dia. Kan? Kadang-kadang kalau tak ada orang tak ada tumbuk juga, tapi kita datang ikhlas dia kan. Ikhlas. Sebab kita pun bukan baik sangat Izan, macam saya ni bukan baik juga, jadi kawan-kawan macam-macam juga kan. Jadi tapi kita belajar ikhlas tu. Betul, sikit demi sikit. So maksudnya apa yang Ustaz cuba sampaikan, maksudnya kalau kata amalan ni, macam kita bersedekah atau kita solat ke, atau kita buat benda-benda baik, kita buat amal sampai jadi darah daging kita, means masa tu kita dah tak rasa dah. Apa yang kita buat ni kita tak rasa apa benda dah. Kita tak rasa kita buat ni macam, kau tengok ni aku tengah bersedekah ni, kau tengok ni aku tengah solat ni. Kita dah tak rasa macam tu dah. Kita rasa benda itu adalah makanan kita. Kita kena makan. Tak lapar. Itulah bahasa Rizan sampai jadi darah daging dah kan? Darah daging jadi kita. Jadi darah daging dah. Macam dia mengalir dalam badan kita, dia dah sebati dah. Tinggi sikit Rizan. Betul. Tarikat sikit. Dia jadi sebati. Sampai betul. Kita dah kata tenggelam rasa cinta pada Allah, kita pun dah tak rasa apa dah. Satu hari jadi lali dah. Orang kecil pun kita macam tak ada, dah lali rasa. Sedih tu sedih maknanya. Tapi dia jadi lali, dia jadi macam terus buat juga. Orang cakap pun merajuk-rajuk sikit lah, lepas tu terus buat balik. Betul. Sedih, kejap menangis. Kejap rasa nak menangis. Rasa nak marah sikit. Lepas tu dah. Tapi terus je. Macam bekerja Zizan, orang bekerja, kan hari-hari marah pun pergi kerja juga.
Betul. Ramai-ramai merajuk-rajuk kena pergi kerja, tanggungjawab. Jadi sama juga bila manusia anggap solat, sedekah, berbuat baik ni dia ialah tanggungjawab, dia akan terus buat. Sebab tu selepas cinta, tanggungjawab. Allahu Akbar. Sebab tu nikah tu dia datang tanggungjawab kan. Kalau bercinta dia dia dah jalan. Tapi kalau tanggungjawab nikah. Sebab tu nikah ni jadi kuat. Dia jadi kuat, lama nikah dia jadi tanggungjawab. Begitu. Lain macam Ustaz selalu nak suruh, macam nak suruh saya nikah sangat ni. Saya suka tu lah. Tapi saya rasa saya nak menjawab Ustaz Saya rasa saya nak menjawab mungkin persoalan, mungkin tanya-tanya masyarakat luar sana termasuk Ustaz juga. Kenapa Ustaz dimarah ataupun Ustaz ditegur pasal nak buat amal pun kenapa aku kena marah nak buat amal ni? Kenapa aku dimarah pasal aku nak buat nak tolong orang ni? Mesti Ustaz tertanya-tanya kenapa Betul tak Ustaz? Ada juga rasa Zan macam kita duduk kat jalan ni tapi tiba-tiba orang cross jalan kita Zan. Macam saja je lalu orang lepas seorang dia datang je tau. Ustaz nak tahu jawapan dia apa? Mesej masuk tiba-tiba orang tu call kita, dia sound kita, hantar mesej, tiba-tiba cakap kasar-kasar contoh. Saya pun puas fikir tu sebab kita je ni tak reti bergaduh dengan orang kan. Tiba-tiba mesej kasar. Ustaz nak tahu jawapan dia malam ni. Saya rasa saya boleh menjawab soalan tu. Rasa sedih. Kadang kata, ya Allah kenapalah orang ni. Kadang daripada sini. Daripada yang besar sikit, daripada yang kecil sikit Zan. Macam-macam gaya Zan. Macam bila kena yang ada kasar sikit ke ugut sikit lagi seram juga Zan. Sebab kita bukan jenis orang, kita tak curi barang orang. Betul. Kita bukan, kita tak sebut nama orang. Saya tak akan pernah sebut nama-nama orang macam nak aibkan siapa-siapa. Betul. Faham. Saya macam boleh tujuan saya buat tu nak berkasih sayang. Sebab tu saya pergi masyarakat Melayu, Cina, India. Kalau berkasih sayang, memang saja pergi semua golongan nak beritahu kita ni sebuah keluarga. Sebab saya dengar antara cepat rahmat Allah turun, amal yang paling besar di dunia ni, antara yang besar dan selain semayang, puasa, zakat tu kewajipan. Tahu tak apa dia? Kasih sayang. Kasih sayang. Kita rasa kekeluargaan. Bila kita bersatu hati macam Zan cakap mula-mula tadi Zan. Orang kata mengata, bergaduh, lagu-lagu ni, dia akan buat hati kita ni jadi jauh dan rahmat Allah tu pun hilang. Kita tak sempurna, tapi rasa hormat, kasih sayang. Walaupun kita tak semesti jumpa, tak semesti kena bercinta kan, tapi daripada jauh, kita rasa hormat kat orang, kita doa. Macam mana saya tak pernah jumpa Zizan, tapi saya rasa sayang kat Zizan, rasa hormat, rasa doakan yang baik-baik, ternampak kat TV doa yang baik, rasa sayang. Tak ada rasa macam dia ni begini. Walaupun orang tengah cerca dia ke keji dia, hati saya selalu doa, siapalah kisah sesiapa. Kadang orang ni terkena, Zizan kan. Di dunia artis kan, dia ni terkena, tersilap apa. Saya jarang macam orang kata dia tu kenapa macam tu. Saya pun kata saya lagi banyak patut tanya diri saya, kenapa saya macam ni. Saya pun banyak dosa kan. Dosa kesilapan. Kadang kita heran sangat dosa saya pun banyak juga. Tapi bila orang cakap macam tu, saya sedih. Tapi kalau sedih sangat nangis Azan. Nangis. Ya Allah sedih. Ya Allah tak tahu. Ya Allah sedih. Dan nangis puas Azan. Betul dia lega. Betul. Serah ke Allah. Allah nak pandai. Tapi saya doa yang baik-baik lah. Jadi saya rasa jawapan yang saya ada, saya rasa jawapannya ialah Allah cuba memberitahu pada ustaz ataupun pada orang sekeliling betapa ramainya orang yang sayang ustaz apabila ustaz dikecam. Ustaz faham tak? Percentage tu juga macam ustaz orang bagi semangat. So ustaz boleh tengok dengan jelas berapa persen orang yang tidak suka dan berapa ratus ribu persen orang yang sayang ustaz. Lagi besar orang yang sayang ustaz. So maksudnya Allah dah memberi ustaz jawapan dengan hasil kerja ustaz yang ustaz duk doa, kasih sayang orang tu, sayang orang ni, dan ustaz dah terjawab berapa ramai orang sayang ustaz. Especially dekat Malaysia saja. Berapa ramai orang support ustaz. Berapa ramai orang kecam orang yang kecam ustaz. Berapa ramai orang yang backup ustaz. So saya rasa itulah jawapannya yang saya rasa paling jelas. Saya rasa kemuliaan ustaz tu, saya rasa very priceless. Dengan apa yang ustaz buat, dengan penat ustaz, dengan duit yang dah keluarkan, dengan ustaz duk angkat barang itu ini. Dan bila Allah bagi, orang kata, jawapan betapa ramainya orang sayang yang ustaz punya doa selama ini, yang ustaz duk doa, kasih sayang, ustaz terjawablah benda tu. Ustaz dapatlah kasih sayang tu daripada seluruh rakyat Malaysia. Itu yang saya rasa benda yang susah nak buat ustaz. Hati untuk orang sayang kita bukan pakai duit pun.
kita bagi duit hari ni dekat orang, saya rasa masa tu je dia sayang. Lepas tu dah diguna duit tu, dah habis duit tu, dia tak ingat dah kita. Tapi kasih sayang yang orang create, orang follow ustaz, yang orang duk doa kat ustaz, benda tu kita tak boleh nak paksa ustaz, saya rasa. So saya rasa itulah jawapannya. Saya rasa ustaz tak perlu sedih, ustaz perlu bersyukur. Ustaz perlu Saya pun bersyukur. dengar Zizan dia pun dah menitik air mata dan walaupun air mata. Sedih pula dengar saya. Zizan boleh ni nanti kita kena buat ceramah, buat CD suara Zizan ni. Allah Akbar. Jadi bunyi suara kan. Saya pula sedih. Jangan saya ingat saya nak cerita. Aduh, ya Allah. Tapi lah terharu Zizan, saya pun terharu sebab saya pun bukan siapa-siapa kan. Saya memang niat pada itu. Daripada awal COVID tu macam saya terkejut tu Zizan. Banyak kena orang yang saya kenal. Banyak orang yang saya rapat. Malam tu saya dengar banyak keluarga yang saya kenal daripada kecil. Diorang ni antara ustaz-ustaz saya juga. Alim ulama yang saya kenal. Tiba diorang sakit tu Zizan. Dengan diorang sakit, saya jadi macam malam tu tak tidur, menangis. Apa nak jadi ni? Saya fikir macam apa, terlintas kat hati saya. Saya selalu percaya ada rahmat. Tapi saya fikir, apa kiamat ke apa, terlintas sikit lah. Apa jadi? Orang baik-baik pula semua. Aku ni lah tak apa baik, tak kena pula. Saya fikir begitu Zizan. Saya pula memang tengah kuat cari duit masa Zizan. Cari duit saya. Walaupun ceramah juga. Cari tak tu banyak fikir duit lah dalam setahun 2 tahun. Kuat sangat. Tapi bila kena semua baik-baik, saya pun mula nangis beberapa hari. Saya fikir apa nak buat tarik rahmat Allah, nak supaya Allah maafkan saya. Dan saya rasa macam simpati. Lepas tu dengar ujian-ujian nurse, doktor pula kan. Macam-macam lah liner tu. Jadi macam tiba macam saya tu lain. Jadi saya fikir apa saya boleh buat. Tu yang antara yang saya bergerak, mula bagi semangat pada diorang. Tu yang mula makin banyak mula hospital semua sekali, ketua polis, tentera. Lepas tu mula sekarang yang saya gembira dapat bagi rumah ke orang. Esok ada beberapa orang India juga saya nak cari. Diorang tak ada rumah, saya nak carikan rumah tu diorang. Ya Allah, ya Allah. Kat mana Ustaz besok Ustaz? Yang ni sekitar KL Selangor lah. Bagi rumah dapat bagi macam happy tau. Macam bila pakcik tu kadang India ke Chinese ke apa tu atau kan, bila dia menangis tu kita rasa macam rasa happy, rasa macam sebab dulu dia sebut nak beli spek mata mak pun kan, lama tak ada duit, kita susah kan dulu nak beli mak emas pun tak sempat beli. Hari ada duit, mak saya dah tak ada. Dia fikir kalau kita dapat tolong bahagiakan mana-mana orang, walaupun alas tidur, walaupun cuma tempat tidur yang sikit, dapat bagi makan, aku tak mau sikit-sikit tu, kita rasa macam syukur pada Allah. Syukur pada Allah. Rasa gembira.